A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mulai dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan buat ulang kaji tentang perniagaan. Saya buat rakaman saja kerana pada hari ini saya ada urusan yang melibatkan di luar rumah. Jadi saya mungkin tidak dapat online, so saya rakamkan dulu. Dengan rakaman ini saya rasa semua orang akan tahu, anda boleh ingat balik dan jangan kawan kita, kawan-kawan yang susah nak datang, lihat datang, boleh bagi dia link. Saya baca, saya tengok perbincangan kita. InsyaAllah kita akan habiskan 40 soalan pada hari ini. Saya akan bacakan soalan dan saya beri jawapan dan saya memberikan kenapa jawapan itu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, soalan pertama, saya harap anda nampak semua, iaitu perniagaan secara langsung memainkan peranan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagaimanakah perniagaan memainkan peranan tersebut? Bila kita berniaga, apa akan berlaku pada masyarakat? Masyarakat dapat pekerjaan, ekonomi dapat dijalankan. Bila kita berniaga, orang dapat keperluan. Kita buka kedai runcit, orang nak cik bawang boleh kita nak cik beras kalau kita tak buka kedai. Habis nak beli kat mana? Dia terpaksa jauh. Okey, jawapan nombor satu ialah C, menjalankan tanggungjawab. Nombor satu jawapannya A, iaitu menjadikan peluang pekerjaan. Jadi antara secara langsung peranan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakat itu menyediakan peluang pekerjaan. Ekonomi dia dari mana, saja korporat dari mana, mereka pelbagai barang untuk keselamatan dia. Jadi jawapannya ialah A, iaitu menjadi pekerjaan. Baik. Yang kedua, apakah kelebihan syarikat sistem berhad? Okey. Apakah kelebihan syarikat sistem berhad berbandingan syarikat awam berhad? Syarikat sistem berhad, kelebihannya C, iaitu laporan keuangan tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Sebab dia bukan public listed company. Public listed di maknanya syarikat awam berhad. Jadi orang awam boleh jadi dia punya investor. So dia kena buka dia punya laporan keuangan dia. Baik. Nombor 2 C, kelebihan cakap persendirian. Yang ketiga, maklumat berikut berkaitan dengan ciri suatu bentuk perniagaan. Pertama, perniagaan dikendalikan mengikut sebuah sistem yang ditetapkan oleh pemegang hak satu jenama. Dua, peniaga boleh menggunakan jenama atau cap dagang pemegang hak. Yang ketiga, peniaga tidak boleh melakukan sebaik inovasi tanpa kebenaran pemegang hak. Apakah bentuk perniagaan ini? Jawapannya ialah franchise. Ialah kalau kita macam KFC ke McDonald, ini franchise. Jadi peniaga dia ikut sistem dia. Jangan kita mandai. Jangan mandai buat sistem ni, tak boleh sebab dia dah ada. Kemudian peniaga menggunakan jenama shop dengan jadi logo KFC sama, satu Malaysia, satu dunia. Tak ada dekat Terengganu lain, seperti dia diubah-ubah gambar orang, tak boleh. Okay. Kemudian peniaga tidak boleh melakukan sebarang inovasi itu. Kalau dia kata bucket tu, yang bucket crispy ke, original ke, spicy ke, kita jangan mana-mana lain. Ada buat kari lah, buat korma lah, tak jalan. Itu inovasi. Yang keempat, berkaitan dengan prinsip satu hak pemilikan perniagaan. Empat, pemilikan Q. Perhatian pada komuniti, anggota sukarela, kebebasan otonomi. Apakah pemilikan Q? Jenis pemilikan apa ni? Usaha sama, perkongsian, franchise, kooperasi. Perhatian pada komuniti, keanggotaan sukarela dan kebebasan otonomi. Nombor 4 jawapannya ialah D, kooperasi.
keempat ialah D, itu koperasi. Ya, betul. Okey, koperasi begitulah. Kalau kita ada sebut nama anggota, sukarela, ini koperasi dah ni. Yang kelima, maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Mudah dilakukan dan mudah diurus, dikenakan cukai individu, keputusan dibuat oleh pengurus miliknya. Apakah contoh kepada tersebut? Kalau begini, dia mesti ujung dia enterprise. Kalau dia keputusan dibuat semua oleh pemiliknya, mesti enterprise. Dia tak boleh buat director. Jadi, kalau sediaan berhad dan rakan-rakan ni, dia bukan seorang. Dia tak mudah lah. Cukai pun sama-sama. Bukan individu. Syarikat kena bayar cukai. Jadi, yang nombor 5 ialah enterprise. 3 dimensi enterprise. Baik. Nombor 6, bezakan perbezaan manakah yang betul tentang syarikat sediaan berhad dan awam berhad. Cara 6. A, sediaan berhad berangkat pokoknya 2 atau 3 terlebih. Awam berhad 2 atau 5 orang. Sediaan berhad saham tidak boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Kemudian syarikat awam berhad saham boleh diurus niaga di Bursa Malaysia. Si pemegang saham menanggung liability tidak terhad. Pemegang saham menanggung liability terhad. Di laporan keuangan akan diumumkan kepada orang ramai apa tidak diumumkan. So jawapan dia kontradik, ada yang manakah benar. Paling benar lah. Paling benar ialah jawapan nombor 6. Jawapan nombor 6. Ya, betul. B. Saham tidak boleh diurus niaga di besar saham. Saham berhad. Kalau awam berhad, boleh diurus niaga. Okey, cantik. 7. Pilih pernyataan yang benar mengenai franchise. Franchisor ni kita, franchisor ni KFC, franchisee ni kita. Okay. Kita yang meniaga lah, bukan tukang makan. Pernyataan yang benar mengenai franchise. A. Pemilik franchisor memiliki hak asal di nama produk tu. Franchisee risiko kegagalan perniagaan adalah rendah. Dia kata mana benar. A tu dia macam benar. B. Pengalaman meniaga tidak diperlukan. Mana boleh. Tak ada franchisor ni. KFC ni kan. Lebar yang terkenal saja. Tak juga. Yang C. Menyediakan hematan pada pelanggan dapat mengembang perniagaan secara global. Bukan kerja dia. D. Tiada kawalan berterusan kepada peniaga. Tiada beban cukai. Semua kena bayar cukai. Jadi nombor 7, jawapannya adalah A. Nombor 7 ialah jawapannya A. Ya, nombor 7 A. Nombor 7 A. Cantik. Nombor 8. Apakah tanggungjawab franchisee dalam perniagaan franchisee? Saya buka KFC tu. Apa tanggungjawab saya dalam perniagaan KFC? A. Membayar fee tertentu pada franchisor. B. Melaksanakan pendidikan produk. C. Menyiapkan skill datang kerja. D. Melakukan promosi. Mana jawapannya? Jawapannya ialah A. Iaitu membayar fee tertentu pada franchisee. Ialah franchisor, sorry. Kita kena bayar dalal pada franchisor. Ekop lah 2% dalam pada hari di Malaysia. 2% setiap hari atau setiap bulan. Menjadikan pendidikan itu bukan kerja kita, menjadikan skim latihan bukan kerja kita, melakukan promosi bukan kerja kita. Baik. Nombor 9. Nombor 9. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis bentuk pemilikan perniagaan. Perkongsian setiap antara dua syarikat, mereka diurus sehingga tercapai objektif. Ini pemilikan jenis apa macam? Ini pemilikan jenis apa? Iaitu strategi perniagaan secara tercapai objektif. A, D. Yang sama ada A atau D atau C ya. D itu koperasi tak adalah. Tak ada sangat.
Okey, 9 C jawapannya usaha sama. Okey, 10. C usaha sama 10 gambar menunjukkan logo satu bentuk pemilikan perniagaan. Guardian Pendiam Berhad. Antara berikut yang manakah ciri pemilikan perniagaan tersebut? Dia nama sindiran berhad nampak saham berhad. Saham syarikat menyalurkan usaha saham sakul. Sendirian berhad tidak. Kemudian tertakluk pada akta syarikat tu. Ahli menanggung berikut berhad. Betul. Cadangan ahli 220 orang. Okey, nombor 10. Nombor 10 jawapan C. Nombor 10 jawapan C. C artinya ialah 2 dan 3. Kalau pada syarikat betul, dia boleh terhad. Dengan ahli itu lebih. Okay. Baik. Nombor 11. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan sektor ketiga? Itu sektor ketiga. Pernyataan mana yang berkaitan dengan sektor ketiga? Okey. Sektor ketiga. Kita tahu ada sektor pertama, sektor kedua, sektor ketiga. Sektor ketiga ialah C. C iaitu 2 dan 3. Melibatkan 3 bekal kepenghematan, bukan penyumbang terbesar dari NK negara. Ialah sektor ketiga macam apa, sayuran, apa semualah. Sama, pertanian, kilangan, itu besar. Sama. Sektor ketiga ni dia support system. Tapi dia melibatkan aktiviti pembekal perkhidmatan dan penyumbang terbesar pada KDNK negara. Itu adalah tentang nombor 11. Benar. Sektor ketiga. Yang ke-12. Nombor 12. Dan sikat yang manakah membantu peniaga mendapat menentukan pasar antarabangsa? Matret. Jawapannya matret. D. 12D. Matret. D ni untuk pertanian. Felda ni Felda lah. Apa namanya juga. Marah ni penukaan. Kejaman. Jadi ini membantu peniaga tempatan. Ialah matret. Bagus. Yang keempat, aktiviti manakah yang terlibat dengan sektor premier? Aktiviti mana yang terlibat dengan sektor premier? Tengok gambar premier tu. Sektor perniagaan manakah? Okey. 12 sektor A, premier sektor kedua. So kedua ni untuk apa? 14. A, apa ni? A, 12 A iaitu pembinaan. Kalau tak buat B, jangan ambil lah. Aktiviti manakah terlibat secara premier? Sorry, nombor 13. Nombor 14. Aktiviti manakah terlibat secara premier? 13. 13B ya. 13B. Iaitu haikal mentenak udang dalam kolam. Ini sektor premier. Okey. Baik. Kita teruskan lagi nombor 15. Nombor 15 ialah maklumat berikut berkaitan dengan klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz. Okey. Saiz. Nombor 15. So, nombor 15 ni 15 jawapan C ya. C kecil lah sudah. Iaitu jualan tahunan 300,000 kurang daripada juta tu kecil. Jangan pekerja 75 orang dan kurang 200 orang. Ini dipanggil kecil, nombor 1 yang kecil, nombor 2 sederhana. Okey, itu 15. Okay, nombor 16. Nombor 16. Ya. Nombor hilang pula. Okey, apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi perniagaan? Faktor dalaman ekonomi, faktor luaran undang, faktor dalaman ekologi, faktor pemasaran, salah. Kemudian keuangan, faktor dalaman keuangan, faktor luaran gaya berurusan juga, manusia dan politik. Faktor dalaman semua manusia, juga politik.
16 jawapannya apa? 16 jawapannya adalah D, betul lah. Jadi, so manusia dan politik. Okay. 17, antara berikut yang manakah punca berlakunya inflasi? Inflasi ni maknanya harga makanan meningkat, meningkat, duit mengecil. Macam kita beli macam canai lah, dulu mula 50 sen. Sekarang sekitar 20 sen. Tapi lebih kecil daripada 50 sen. Antara berikut yang manakah punca berlakunya inflasi? Punca kita ada di bahagian 4 tu. Okey, jawapannya adalah B, ya. B, 1 dan 4. Iaitu peningkatan tinggi permintaan berbanding dengan penambahan barang. Orang lebih banyak nak berbanding dengan barang. Barang tak cukup tapi ramai yang nak. Itu maksudnya akan berlaku inflasi. Kemudian kenaikan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okay. 4. Jadi satu dan 4. Sebagai soalan 18, soalan peniaga media, apakah langkah yang dilakukan masa inflasi? Masa sekarang ni, apa kena buat? Jawapannya B juga, itu mengelakkan dari membawa pinjaman bank. Sekarang ni bukan waktu sesuai untuk pinjaman bank. Di tengah ekonomi sebab kita je naik. Jadi diam. Jangan buat pinjaman bank. Diam, simpan, bahaya. Okay, 18. 19. Pernyataan manakah menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat? Pernyataan manakah menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat? Jadi, nombor 19 ni, nombor 19 nombor 19 depan dia adalah C, ya. Cukai dikutip pada suatu meningkat. Trend, maknanya kalau makin banyak dapat cukai, banyak orang berniaga, banyak kedai-kedai buka, banyak kilang-kilang buka. Maknanya ekonomi tengah meningkat itu sebab cukai yang bertingkat tinggi. Kalau guna tenaga semakin menurun, kalau menurun macam tinggi pula. Peniaga menggunakan operasi lagi lah. Pelik. Jualan keuntungan adalah malar. Sama juga tak naik tak turun. Itu pun bukan untuk ekonomi. Jadi D, jawapannya adalah C. 19 C. Sorry, 19 C. 20. Kalau berikut berkaitan tentang gaya pengurusan. Jaga diberi kekuasaan untuk pengurusan, pengurusan perlu mengawal tingkah laku bekerja. Ini dipanggil laissez-faire. Kalau macam ni dipanggil laissez-faire. A, laissez-faire. Okey. Laissez-faire A, 20 A. Baca kita tengok. Ya, 20 A. 21. Maklumat di bawah ini berkaitan tentang konsep perancangan strategik organisasi. Okay. Boleh dibagikan kepada jangka masa pendek, panjang, tempoh yang masa pendek kurang dari 5 tahun. Apa konsep perancangan strategik berikut? Visi, polisi, objektif, prosedur. 21A, visi. 21A, visi. Kita tengok betul tak? Satu. Bukan. C. 21 visi, objektif. Sekejap. Oh ya, jangka masa pendek yang panjang. Kalau visi pun menjaga panjang-panjang. Sorry. Jawapan C. 21 C. Objektif. Kita belajar smart itu. 22. Apakah dimasukkan dengan daya saing peniaga? 22. Apa dimasukkan dengan daya saing perniagaan? Jawapannya B, ya, kemampuan untuk terus bertahan dan dalam industri itu. Kemampuan daya saing dia dulu bukan hilang dah. Dah tak ada benda dah, banyak mereka dah hilang-hilang. Kalau sekarang masih kalau katakan base code hub sync, daripada tahun 58 sampai sekarang base code tu tak tutup. Itu maknanya dia mempunyai kedudukan, dia bertukuk terus bertahan dalam industri. Banyak lah bungkus. 22, 23. Atau maklumat berikut manakah tentang penggunaan talian maklumat. Apakah risiko dibuat oleh peniaga sekiranya menggunakan internet atau menggunakan saluran atas gambar atas Twitter, Facebook dan juga Instagram?
Apakah risiko dia tapi? Kalau dia punya pasaran. 23. 23 jawapannya adalah C. 23 jawapannya adalah C. C adalah 2 dan 3. Pemain negatif, ialah kalau kita ni macam-macam lah orang kutuk. Kita tak boleh kontrol. Kemudian 3 terdedah dengan penipuan pembayaran. Ya, orang ni rupanya tak ada ni. Kalau risiko lah, risiko mana keburukan. Kalau pasal terlalu luas, itu kebaikan. Yang meningkat kos promosi perniagaan juga, itu bukan risiko ni. Okey, 24 maklumat berikut katakan perniagaan fungsian. 24 fungsian. Kepada B iaitu pentadbiran. Yang manakah satu bahagian fungsian? Fungsian pentadbiran lah. B itu menjalankan urusan dalaman organisasi, menguruskan rekod, memberikan mesyuarat. Okey, 24 jawapan C. Kan? 24 dia punya B tadi. Pentadbiran. 24 jawapan ialah 24 jawapannya B iaitu pentadbiran. Menjalankan urusan organisasi, menguruskan rekod, memberikan mesyuarat. Itu pentadbiran. B, 24B. 25. Gambar 2 berkaitan dengan aliran kerja dan fungsian aktiviti, proses ubah. Apakah fungsian tersebut? Penyelidikan dan pembangunan. D, 25D. 25D betul? Betul. 26. Pengantar teknologi maklumat dan komunikasi manakah yang memudahkan pengantar komunikasi dalaman? Komunikasi dalaman. Okay. Internet, intranet, dan e-dagang. Kalau saya jawapan C-B lah, intranet. Betul tak? 26. Ya, betul. 26B. 26B, intranet. Inter, dalaman. Kalau inter, luar. Intra, dalam. 27. Jawatan manakah terlibat dalam bidang fungsian keuangan? Pegawai kredit lah. Keuangan. D. 27D. Betul tak? 27D. Tengok tu. 27. Ya, betul. 27D. Itu pegawai kredit. Bagus. 8. Maklumat berikut kaitan dengan peranan bahagian fungsian dalam aktiviti perniagaan. Ya. Apa dia? Iaitu memastikan tempahan, kerja menyediakan kontrak dan bayar syarikat tepat pada waktunya. Apa tu? Tempahan, bekerja menyediakan kontrak untuk kaitan, membayar, pengeluaran, pemasaran, pembelian dan penagihan. Iaitu tempahan, kontrak, memastikan sampai tepat pada masanya. Ini pembelian ni. Ada 8C. 8C. 8. Betul. Ini pembelian. Macam ni dia betul dia pembelian. 9. 9. Apakah aplikasi teknologi maklumat yang digunakan untuk membuat tempahan pemesan pembelian barangan, e-dagang, e-banking, e-pasar, e-government? Jawapannya ialah e-dagang. A, 9A, betul tak? Betul. 30. Bahagian fungsian manakah yang bantu berniaga menjual produk secara atas talian? Fungsian apa? Tadi maklumat aplikasi. Jadi kalau jualan atas talian ni terlalu dengan A lah. 30A. Betul tak? 30A. 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 Betul. 30A. Betul lah. 30A. 31. Encik Rahim, seorang pemilik restoran menerima barang mentah. Peniaganya daripada borong Hidayah pada setiap 3 hari. Boleh membuat pembayaran dengan menggunakan cek. Cek yang tiba dengan transaksi dengan cek apa? Dia buat pembayaran transaksi dengan pemilik orang tu. Pemilik. Jadi
dengan interaksi. Interaksi apa? Dia interaksi apa? Dia memberi bahan mentah, pembekal B, itu B, betul tak? Itu B. Okey. Betul, tipe satu B, tipe satu B. 22. Apakah pentingnya diperolehi oleh peniaga berinteraksi dengan pihak luar? Berinteraksi dengan orang luar. Menambah sumber perniagaan. Jaringan, betul. Satu tak. Mematuhi program tak menggunakan dokumen perniagaan. Tak apa-apa. Ah, yang penting nombor 2 tu betul. Sama ada 21 atau 23. Tepatnya ialah 32A. Iaitu 1 dan 2. Menambah sumber perniagaan, tetap tambah lagi sumber orang, kemudian jaringan cari barang ke apa dan sebagainya. Baik. 33. 33 ada 3 berkaitan dengan pembahagian fungsi pengusaha sumber manusia. X tu apa? Itu perancang sumber manusia, perkhidmatan kerja dan pendidikan, pembangunan industri. X tu apa? Dalam sumber manusia, PSM. Kemudian itu bekerja, persatuan kerja, persatuan kerja, rakan dan jawapan ni adalah rakan bangunan. D, 33D. 33D betul tak? Okay, kita tengok 33D. 33D betul. Okay. Awak kena buat latihan ni selalu. Nanti dah tahu dah, dalam air, dalam air jawapannya. Pergi je buat apa cair. Jawab soalan apa, soal. Jadi anda masa baca bersoalan tu macam air. Kemudian kepala anda. Okey. 34. Apakah antara berikut mereka betul tentang kepentingan struktur organisasi? Bahagian sumber, bahagian arahan, bahagian manusia, meletak misi visi. 1, 2. Kalau saya 34A. 34A. 1, 2. Betul, 34A. Okay. 1 dan 2. 35. Mengapakah bank mengamalkan struktur organisasi berdasarkan pelanggan? Bank mengatur berdasarkan pelanggan. Kenapa? Kenapa bank? Jadi, 35 C. Kalau saya C. Kita tengok dulu. Betul tak 35 C? 35. Oh, bukan. Okey, bagus. 35. 35 betul D. Menyediakan pelbagai khidmat kewangan. Yalah. Dia dengan pelanggan. Dia macam-macam. Orang nak minjam, orang nak dapat duit, orang nak melabur, orang nak insurans. Okey, bagus. 35. Dah. 36. Apakah faktor yang dipertinggal oleh bank untuk melakukan satu pinjaman? Faktor nama perniagaan, tidak lokasi perniagaan betul, aset jaga yang boleh balik pinjaman. Okey. 36. 36D 36D 2 dan 3 dan 4. Jadi aset yang jaga betul. Nak lulus apa nak cakapkan? Saya bayar balik pinjaman. Okey. 3 dan 4. 37. Bagus. 37. 37. Untuk berikut mereka kepentingan neta keuangan bagi pihak-pihak tertentu dalam perniagaan. Kepentingan laporan kenyataan keuangan. Iaitu pertama pengurusan, dua pelabur, tiga pembiayaan, empat pekerja. Siapa dia buat perniagaan? So, pastinya pegang saham dan pelabur. Jadi jawapannya ialah 2, 1 dan 2. 37A, betul tak? 37A. 37A. Betul, 37A. 37A. Okey, 38 tak? Dia ni seorang pengusaha kebun durian serta mereka cipta satu peralatan untuk membuka buah durian dengan cepat dan mudah. Apakah ciri kepribadian cik? Ini ciri-ciri peribadi usaha jenis apa ni Cik Daniel? Kreatif, menanti, berang jauh dan berani. Antara A dan B. Jadi dia dan dia kata nak mencipta satu peralatan. A, jawapan A, betul tak? Kreatif, jawapan A. Betul, jawapan A, kreatif. 39.
menyumbang menunjukkan satu agensi kajian yang dinamakan tekun usahawan. Bagaimanakah agensi perusahaan menyumbang pada kejayaan usahawan? Dia apa je buat ni? Jadi modal apa semua. Jawapannya C. Bukan. C. Jawapannya C. 39 C. 39 C. 39 C. Ya, betul. Dan yang terakhir 40. 40 pada anda, apakah motosikal merupakan atau adakah motosikal merupakan stok bergerak perlahan untuk motosikal? Tidak, kerana motosikal yang tinggi. B, kerana motosikal rendah. C, tidak, kerana motosikal masih lama untuk dijual. Dia tidak motosikal yang lama. Okay, C, 40 C. 40 C, 40 C. Betul tak? 40 C betul. 40 C. Itu jawapan kita pada hari ini, latihan kita pada hari ini. Saya harap memberi manfaat anda. Baca soalan, nanti anda dah tahu dah. Kalau soalan ni betul apa, betul nak apa. Wallahu alam, semoga ada keberkatan, kerahmatan, terima ampunan maaf. Anda boleh berkenang dan tengok benda ni, insyaAllah. Okay. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.